Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam slot bicara ilmu, dan pada hari ini sebelum saya meneruskan bicara ilmu pada pagi ini, kita dah semua sedia maklum bahawa pelajar tingkatan 5 dan 6 serta SMBui, pelajar SMBui akan memulakan pembelajaran mereka berada di sekolah pada 24 hari bulan ini. Namun demikian, kita belum lagi menerima arahan yang akan disampaikan nanti oleh Kementerian Pendidikan dari segi jadual dari segi takwim pembelajaran pada tahun ini, kemudian bagaimana kedudukan cikgu bila kena pergi sekolah, apabila dah buka, yang sekolah rendah macam mana. Semua itu akan diberitahu sedikit masa nanti. Oleh sebab itu, apa yang saya nak tarik perhatian selaku Ketua PPD kepada semua guru-guru, saya berseru sekali lagi, jayakan program pembelajaran online yang telah kita lancarkan itu. Berinteraksilah dengan pelajar melalui online, melalui WhatsApp, melalui apa cara sekalipun. Termasuk sekarang dah ada kelonggaran untuk kita mungkin meletakkan nota ataupun kerja tugasan apa-apa di pondok jaga, pelajar datang ambil ataupun sebagainya. Gunakanlah kesempatan, jangan dilalaikan. Pelajar-pelajar kita dah lama berada di rumah itu, biar mereka juga belajar. Dan yang mengisi online tersebut, yang membuat online pembelajaran online, sila isi dalam Google Form yang kita dah buat. Dan untuk makluman, pada hari ini juga saya akan hantar kepada PGB link Google Form, takut yang dulu dah hilang dan sebagainya, yang kita ubah swipe. Jadi melalui link tersebut, guru-guru boleh dapatkan balik yang dah masuk Google Form yang pada bulan 3, bulan 4 dahulu untuk di print, kita dah buat permudahkan urusan print, dan boleh gunakan dimasukkan di dalam RPH kita untuk sebagai bukti kita buat proses PDPC walaupun melalui cara online tersebut. Pohon semua memberikan kerjasama, dan kepada guru-guru yang sekolah menengah, persiapan akan dibuat, mesyuarat bertalu-talu, mungkin pada hari ini hari Khamis mesyuarat bersama pentadbir, dan selepas ini mesyuarat bersama guru. Bantulah sekolah untuk memastikan anak-anak kita dapat memasuki sekolah dengan sempurna. Hadirin yang dikasihi sekalian, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebelum saya masuk kepada isi, mari kita dengar sebentar induksi apa yang saya nak sampaikan. Aku belum puas. Aku belum puas. Aku belum puas. Berhenti. 10 tahun dahulu Bapak melakukan demikian. Barangkali Sazli boleh jadi baik sekarang. Tapi Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sazli dengan cara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sazli Bapak tipu, Bapak menipu untuk kepentingan diri. Tetapi Bapak hanya anakku Sazli. Sazli. Bapak yang bertanggung jawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, itulah sedikit induksi yang tuan-tuan ingat lagi cerita anakku Sazali. Apa yang saya nak dibawa di sini ialah anak Sazali ini banyak konteks yang kita boleh lihat. Satu daripada konteksnya ialah kelalaian pendidikan ibu bapa terhadap anak, iaitu apabila anak dimanjakan, diberikan segala-galanya, maka akhirnya apabila membesar dia menjadi anak yang tidak baik ataupun anak yang bermasalah. Lantaran itulah berlaku sebagaimana yang kita dengar tadi. Jadi apa yang kita nak bawa pada hari ini? Pertama, para guru, AKP sekalian, kita semua bertindak sebagai ibu dan ayah. Jangan kita terlalu manjakan anak kita. Jangan kita berikan kemewahan kepada mereka. Jangan kita bermudah-mudahan dalam kehidupan ini dengan mereka. Biar mereka tahu susah senang dalam kehidupan. Biar mereka tahu apa yang patut dilakukan.
Mesej yang kedua iaitu peranan ibu bapa, ya. Apa yang dikatakan bapa yang bersalah. Memang betul faktanya bapa yang bersalah kerana membesar Sazali dengan keadaan, ya, dikatakan tadi membabi buta. Okey, baik. Ini menunjukkan bahawa kita sebagai ibu bapa, ya, harus melihat pendidikan ini merupakan satu agenda yang utama untuk memanusiakan anak-anak kita ini. Jangan lalai, terutama sekali pada peringkat umur anak-anak kita di sekolah rendah, kemudian sekolah menengah. Apa yang pepatah kata, apa yang disemai itulah yang akan dituai. Kalau kita semaikan dengan nilai kasih sayang, dengan pendidikan sempurna, didikan agama, Al-Quran, melakukan amalan-amalan agama, memperbesarkan Al-Quran, memperbesarkan Nabi, Rasul dan sebagainya, insya-Allah anak-anak ini mempunyai satu set pemikiran insan yang beragama dan pemikiran insan yang tahu dosa dan pahala. Sebab itulah yang selalu kita dengar, ya, bagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan bersih, melainkan dua orang tuanya yang bertanggungjawab mencorakkannya, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dan berdasarkan hadis ini, ibu bapa adalah orang yang pertama memastikan tapak asas kepada pembinaan insan tersebut. Itulah juga yang disebutkan oleh Saidina Umar kepada seorang ayah, yang mana pada satu hari, ya, seorang ayah mengadu kerana anaknya menderhaka kepadanya. Maka apa kata Saidina Umar? Saidina Umar berkata, sebelum anakmu menderhakaimu, kamu lebih dahulu derhaka kepadanya. Begitulah yang dikatakan, ya, Saidina Ali ketika menjelaskan kalimat, ya, satu kalimat dalam Al-Quran, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka, bermaksud anak perlu diberi didikan keagamaan, kerohanian dengan sempurna. Ibnu Abbas berkata, taatlah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat dan perintahkanlah keluargamu untuk selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkanmu daripada api neraka. Dan dalam konteks ini juga ada satu sabda Nabi, sesiapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan lalu mendidik mereka dengan baik, pastilah ia akan masuk syurga. Imam Al-Ghazali berkata, anak adalah amanah Allah bagi kedua-dua orang tuanya. Hatinya berkilau, hati anak ini berkilau bagaikan mutiara yang indah, bersih daripada setiap coretan atau lukisan, menerima setiap ukiran, cenderung ke mana saja yang diarahkan. Jika dibiasakan belajar dengan baik, ia akan tumbuh menjadi baik, beruntung dunia dan akhirat. Kedua-dua orang tua dan semua guru, pengajar dan pendidiknya sama-sama akan mendapat pahala. Dan jika ia dibiasakan melakukan keburukan dan diabaikan sebagaimana sebagaimana pendidikan itu diabaikan, maka celaka, rosak dan dosanya menimpa kepada orang tuanya. Sebab itulah, ya, satu lagi hadis riwayat At-Tirmizi, sabda Nabi bermaksud tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama melainkan pemberian yang bernama pendidikan yang baik. Secara umumnya pendidikan yang baik ini pendidikan yang bagaimana? Iaitu pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan akal, pendidikan sosial, dan satu lagi menyediakan anak ini dengan jiwa yang boleh dididik supaya dia pergi ke sekolah, dia tidak menjadi orang yang keras hati, dia tidak menjadi orang yang keras hati, orang yang suka menerima arahan, orang yang bertindak di luar batasan. Maka itulah yang dikatakan kita mesti menyediakan anak ini dengan jiwa untuk dididik. Dalam soal inilah yang harus kita ingat. Satu lagi ucapan atau kata-kata Imam Al-Ghazali, hendaklah anak kecil diajar dengan Al-Quran, hadis dan sejarah orang-orang soleh dan juga hukum-hukum agama. Jadi itulah yang dikatakan bahawa kita sebagai ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam mendidik anak-anak kita ini. Kalau kita didik dengan baik, insya-Allah
dia mempunyai sistem nilai yang betul, pegangan agama yang betul, dan dia akan membesar menjadi manusia yang betul-betul manusia. Yang kita kadang-kalanya ialah apabila kita alpa, kita tidak ambil berat terhadap pendidikan agama, mereka membesar tanpa pengamalan agama. Kalau kita tengok pelajar-pelajar kita sekarang pun, kadang-kala masalah solat 5 waktu mereka tidak jaga. Kerana apa? Daripada kecil mereka tidak dibiasa dengan perkara-perkara tersebut, ataupun ibu bapa tidak memberikan penekanan. Cuba kita lihat pada hari ini, anak-anak kita sembahyang subuh jam berapa? Malang sekali kalau ibu bapa tidak menggerakkan anaknya sembahyang subuh. Dahlah dengan perangai anak-anak sekarang suka tidur lewat pukul 2, pukul 3 pagi, masih lagi dengan game Mobile Legends dan sebagainya, dan juga dilalaikan dengan handphone dan sebagainya. Maka subuh pun tak solat, tambah pula mak ayah pula tak kejutkan. Itulah yang menjadikan anak ini alpa dengan perintah agama. Oleh itu, para ibu bapa sekalian, marilah sama-sama kita menjaga peranan kita sebagai ibu bapa yang berjaya dan ibu bapa yang cemerlang. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, bawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan hari ini, hari Khamis, besok Jumaat, Sabtu, ada masa yang lebih di rumah. Saya nak lampirkan dengan satu lampiran pada hari ini, iaitu lampiran tafsir Al-Quran ayat yang dikatakan tadi, ayat jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, surah At-Tahrim ayat 6. Sepotong ayat dihurai selama 1 jam lebih, dan saya cukup teruja mendengar huraiannya, dan cukup banyak maklumat yang kita dapat daripadanya. Saya nak kongsi, mudah-mudahan tuan-tuan jangan jemu, lihat, dengarlah lampiran yang saya sertakan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi